Assalamualaikum. So selamat datang ke channel YouTube saya. Okey, so sekarang hari ini kita nak ceritakan sebuah sedikit tentang ikan. Hari itu kita dah cerita tentang ikan kalui. Sekarang ni kita ceritakan tentang ikan koi. Ikan koi ataupun lebih dikenali sebagai ikan kap jepun. Jadi kap ni ada bermacam-macam jenis lah. Okey, dia panggil kap jepun, tapi macam contoh sini, jadi dia ada kap Indonesia, dia ada kap Taiwan, dia ada kap sendiri tu pun dia ada bermacam-macam jenis dan bermacam-macam bentuk. Kalau di sini kita tengok, di sini kita boleh dapati dia ada bermacam-macam jenis kap. Okey, jadi kalau tuan-tuan tengok tu, tu yang merah tu jenis lain. Lepas tu yang ni, yang putih ni, ini pun jenis lain. Yang kuning ni pun jenis lain. Okey. Dia ada jenis lain-lain dan bermacam-macam bentuk lah. Okey. So yang ekor panjang ni, dia panggil kap jenis ekor panjang kuning dan ekor panjang putih. Okay. Yang tu dia panggil butterfly. Dia panggil butterfly cup. Okay. Dia panggil butterfly cup. Dia ekor dia panjang. Okay. Dan kita bila kita beli ikan cup ni, kita pastikan kita pastikan memang cup ni ada jenis yang mahal dan ada jenis yang murah. Setengah orang tu dia tengok pasal apa ada yang mahal ada yang murah. Sebab ikan kap ni apabila dia diperbiarkan ikan kap ni, so dia tak normally dia takkan biar secara normal lah. Dia tak membiak secara normal. Kalau dia membiak secara orang kata dia mengambil ikan betina tu, dia lurutkan perut dia tu, dia ambil telur dia, lepas tu dia ambil ikan jantan tu sama, dia buat persenyawaan tu di dalam timba lah, dalam bekas air, dan dia masukkan bubble lah, macam oksigen untuk regulatkan air tu, untuk pusingan air tu secara perlahan. Dari dalam masa seminggu tu, anak-anak ikan tu akan meletas, telur-telur dia akan meletas. So daripada situ, jadi bila anak telur ikan tu meletas, masa itu dia orang tengok yang mana yang membesar cepat, dia orang asingkan. Okey, lepas tu kemudian tunggu lagi, asingkan lagi. Okey, bila dia dah cukup besar dah, yang besar tu yang dia akan asingkan pula yang besar tu sikit. Bila dia dah besar, mungkin dah 1 inci, dia dah boleh nampak, ataupun bukan 1 inci, kecil daripada situ pun, yang mana yang dah boleh nampak, dia akan asingkan sama ada dia ada cacat ataupun tidak. Okey. Lepas tu bila dia besar sikit pula, dia orang akan tengok pula melalui ni sama ada warna dia tu sempurna ataupun tidak. Jadi sebab tu kita tak nampak, dia orang akan menggunakan kanta, jadi dia akan tengok sama ada ikan tu warna dia sempurna ataupun tidak. Okey, yang mana ikan tu sempurna warna dia, so ikan tu akan jadi ikan yang mahal lah, saiz dia yang betul. Okey, dan warna dia yang cantik tu, itu ikan tu akan dengan sendirinya jadi mahal lah. Kalau kita beli, contoh dia, kalau kita beli kata di kedai tu, saiz yang kita beli dalam RM10 ke RM8 ke apa, tapi kalau yang dah memang dia orang dah tahu dia mahal, dia harga dia boleh bercecah sampai RM300 ke RM500. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu yang mana satu ikan dia yang mahal ataupun yang murah? Okey, dia macam ni. Bila dia orang tengok warna ikan tu dan bentuk ikan tu, pertama sekali bentuk ikan tu. Okey, bentuk ikan tu, tapi yang paling penting sekali warna ikan tersebut. Itu kategori yang pertama dia, warna dia dan juga saiz dia. Warna dia ataupun saiz dia. Jadi ikan koi ni,
dia dalam jangka masa 2 tahun tu, dia kalau boleh dia dah kena mencapai kepanjangan dia dalam 24 inci, lebih kurang 2 kaki dalam masa 2 tahun. Okey. So selepas 2 tahun tu dia punya pembesaran tu memang agak perlahan lah. Jadi memang susah lah kita nak dapat 36 inci tu okey. Dan ada juga yang 48 inci, tapi jarang 48 inci ni. Selalunya dia atas daripada 24 inci saja. Jadi kalau kita beli ikan koi ni di kedai tu, kalau kita beli yang murah lah, kalau saya nasihatkan kita bela yang murah dulu sampai kita dah pandai, baru kita boleh bela yang mahal. Jadi yang murah ni dia harga dia dalam 8 ataupun 10 ringgit. Jadi depa dah pilih dari ikan tersebut. Dari segi bentuk dia mungkin dia ada bentuk dia, you tengok tu nampak yang hitam putih tu, nampak tu, itu bentuk yang sempurna. Dia bentuk dia tu macam kapal selam, dia bulat tu, tengok yang mana yang bulat itu tu. Lepas tu ada yang jenis panjang, okey, tapi dia ikut jenis juga. Dia bukan ada yang pendek, yang tu itu jenis lain. Jadi dia bentuk dia kena sempurna. Dan warna dia tu kalau kita tengok, kuning ni kita nampak, macam kuning ni warna dia cantik. Tapi kalau kita lihat secara dekat, secara terperinci, kita boleh nampak dia ada titik-titik kuning. So titik-titik yang warna dia orange. So makna dia bukan kuning sepenuhnya. Jadi dia hanya mahal kalau dia ada satu warna yang tetap. Jadi bila sebab tu dia orang tengok bawah kantar tu, dia tahu kata ikan ni dia warna kuning tapi dia ada titik-titik merah. Sebab tu paksa dia jual kat kita tu, paksa kita beli kuning. Jadi bila dia besar, kita tengok dia akan keluar warna yang lain. Sama jugalah dengan warna-warna yang lain semua. Dia orang dah tengok, dia orang tahu bahawa ikan ni akan ada warna dia tak akan sempurna. Okey. So ikan yang warna dia sempurna ni, dia warna dia tu orang cakap warna yang tetap. Contoh dia yang kalau kita tengok yang hitam tu, okey, kalau kita tengok koi yang hitam putih ni, ini pun warna dia okey, memang dia hitam dan putih. Tapi kita kena pastikan yang hitam tu di tepi-tepi yang warna hitam tu dia tak ada warna kelabu. Makna dia hitam semua sekali. Dia tak ada warna kelabu di tepi-tepi dia. Sama juga dengan lain-lain warna. Warna dia kena tetap. Warna dia kena tetap satu warna saja, dia tak boleh warna dia tak boleh jadi kelabu. Contoh dia macam yang merah putih ni. Jadi yang merah putih ni warna dia memang cantik, tapi cuma saiz dia tu. Saiz dia orang dah pilih dah, dia memang tak besar lah. Ikan ni kita bela tu lebih kurang 2 tahun je, tapi tengok dia memang dah tak besar. Sebab mereka dah buat pemilihan bahawa ikan ni tak besar. Walaupun you dapat warna yang cantik, bentuk yang cantik, tapi ikan you tu tak cukup besar untuk mencapai harga yang mahal tu lah. Tapi warna dia tetap putih, warna orange yang tak ada warna yang macam tone lah orang panggil. Dia macam perubahan warna. Dia macam perubahan warna. Okey. Jadi ikan ni pun kalau kita beli, walaupun dia RM8 ke apa kan, macam ikan ni semua saya beli lebih kurang sama masa. Kalau you tengok, kalau yang kuning tu, yang kuning ekor panjang yang saya kata Taiwan tu, tengok sebelah dia duduk yang putih tu, ini saya beli ni sama masa. Tapi yang putih tu jadi kecil, yang kuning tu jadi besar. Jadi nasib lah kalau kita boleh beli. Jadi bila kita beli tu, kita belilah lebih sikit ke apa kan. Jadi kita bela. So dalam masa 2 tahun tu kita kena bagi dia orang makan yang secukupnya dalam masa 2 tahun. Jadi dia akan membesar dengan betul lah. Okey. So ada yang jenis yang panjang ni, macam yang panjang, yang kuning ni, semua ni Taiwan. Ni Taiwan punya kengkap. Okey, yang bulat-bulat ni, yang ni semua Malaysian punya ikan kap. Yang ni Japanese punya ikan kap. Yang ni pun jenis lain juga tu. So dia ada macam-macam jenis. So ada yang tengok yang putih ni.
Ni yang putih saya tunjuk ni tengok. Dia panjang, yang muka dia pun macam ikan mas. Tapi dia ikan koi lah. Jadi koi Jepun ni ikan nak bela dia masa dia mula-mula masa kita bela dia. Masa dia awal-awal kita beli tu, yang tu kita kena jaga dia. Kalau boleh kita katuk dulu. Kalau tak ada jala ke apa, kita kena letakkan steering kolam. Masa tu dia orang suka lompat. Masa tu yang dia orang suka lompat. So bila dia dah cukup besar, dia lompat juga tapi dah tak tinggi sangat. Jadi susahlah juga nak terkeluar daripada kolam. Tapi kalau masa awal-awal tu kita bela dia, bila dia dah sampai lebih kurang dalam dalam 6-7 inci lagu tu, dia mula aktif dan dia suka lompat. Masa tu dia lompat memang tinggi lah. So jadi sampai terkeluar daripada kolam lah. Kalau kita ada di rumah tu okey. Tapi kalau tak ada tu memang matilah ikan tu. Jadi sekian saja sebuah sedikit tentang ikan kap ni. Okey. So ikan kap ni dia yang cantik dia kita bela memang ikan kolam lah. Ikan kap ni dipanggil ikan kolam sebab kita lihat dia daripada atas. Warna dia menelah dan bentuk dia semua tu daripada kita boleh tengok dia daripada atas. Okey. So sekian, terima kasih. So jangan lupa subscribe untuk channel saya. Kita akan ceritakan lagi tentang ikan-ikan yang lain. Jadi subscribe, kita ada ikan-ikan lain juga. Itu kita dah cerita pasal kalui, koi. Lepas tu kita dah cerita pasal ikan bawal, angelfish tu, ikan hiasan. Jadi kita ada banyak lagi ikan-ikan hiasan dan juga aquascape dekat dekat channel kita ni. Kita ajar cara-cara macam mana nak buat aquascape. Okey. Dan yang ini pun kita ajar cara-cara macam mana nak buat filter macam mana nak mendapatkan air yang bersih di dalam kolam. Okey, so sekian. Assalamualaikum, dan jangan lupa subscribe channel ni. Jadi diorang boleh follow up. Kita boleh ajar cara-cara macam mana kita nak membersihkan air. Okey. Sekian, terima kasih.